Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali untuk sesi sambungan kelas getaran iaitu BDA 31103. Hari ini kita akan sambung berkaitan dengan chapter yang kelima iaitu Determination of Natural Frequency and Mode Shape. Seperti biasa, saya akan recap sebalik apa yang subjek ataupun chapter yang telah saya ajar pada pelajar, iaitu kita bermula dengan Introduction of Vibration iaitu chapter number 1, dan seterusnya chapter number 2, number 3 dan number 4 is more related to degree of freedom system. Sebab tu yang paling pentingnya para pelajar dalam vibration ini, para pelajar kena pastikan bahawa para pelajar dapat menghasilkan equation of motion, seterusnya mengetahui natural frequency dan mode shape. Jadinya untuk chapter kali ini iaitu chapter yang kelima, saya akan lebih fokuskan kepada para pelajar bagaimana para pelajar nak mencari ataupun nak menentukan natural frequency mengikut kepada methods. Ada beberapa method yang akan saya terangkan kemudian. Dan seterusnya mode shape ni kenapa pentingnya? Sebab apa dalam vibration kita nak cari berapa banyak ataupun berapa anjakan relative displacement yang berlaku apabila suatu sistem itu mengalami oscillation ataupun mengalami rotation. Okey, table of content dalam topik ataupun chapter yang kelima ini, saya akan mengajar pada para pelajar berkaitan dengan bagaimana para pelajar hendak menyelesaikan natural frequency menggunakan kaedah-kaedah seperti dalam presentation slide ni lah. Yang pertama, apa kaedah yang saya akan ajar pada para pelajar adalah bagaimana para pelajar hendak mengetahui natural frequency berdasarkan kepada standard matrix iteration method. Dalam standard matrix iteration method ni, kita akan pecahkan sama ada para pelajar perlu buat ataupun perlu mengira daripada sudut convergence atau mencapah ataupun menumpu, iaitu dan iteration ni basically dia akan ada banyak proses-proses, banyak iteration, banyak looping dalam pengiraan. Jadinya sampai pada pelajar pastikan bahawa tiada perubahan, kita akan ambil kebiasaannya adalah sampai 2 ataupun 3 titik perpuluhan dan pastikan bahawa sistem tersebut benar-benar dalam keadaan yang stabil. Okey, seterusnya yang kedua adalah berkaitan dengan Dern-Keeler formula. Dern-Keeler formula ini kebiasaannya kita lebihkan kepada konsep Dern-Keeler di mana ia menggunakan kaedah yang agak straightforward. Nanti saya akan terangkan kepada para pelajar. Dan seterusnya yang metod yang ketiga dan keempat adalah berkaitan dengan Rayleigh method dan terakhir adalah Holzer methods.